Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan lihat bagaimana kita menjalankan analisis ujian T tidak bersandar ataupun independent sample t-test. Data yang kita ada ini merujuk kepada basic empathy skill dalam kalangan lelaki dan perempuan. Jadi kita nak menguji perbezaan skor di antara lelaki dan perempuan. Kaedahnya sangat mudah. Kita pergi kepada analisis dan kita ambil kita klik pada ikon t-test ini dan kita ada 3 pilihan. Yang kita nak pilih di sini ialah independent sample t-test sebab lelaki dan perempuan adalah samples yang berbeza ataupun sampel yang tidak bersandar, ya. Jadi kita klik pada independent sample t-test dan kita dapat jadualnya dah wujud di sebelah kanan ni. Yang kita nak masukkan ialah variable B tadi adalah basic empathy skill, ya. Kita masukkan sebagai independent variable. Dan grouping variable-nya ialah variable A ni lah, ya. Jadi pastikan hanya ada 2 nilai untuk grouping variable A ni. Jadi kalau kita lihat di sini kita boleh dapat dia punya keputusan, ya. Jadi saya nak besarkan sedikit. Okey. Jadi kita dapat lihat untuk independent sample t-test ni nilai T ialah negatif 1.1 dengan degrees of freedom sebanyak 53 dan p-value sama dengan 0.253. Jadi maksud di sini tidak ada perbezaan yang signifikan bagi lelaki dan perempuan untuk skor basic empathy skill, ya. Cumanya untuk analisis ni ada beberapa perkara lain yang boleh kita perhatikan, iaitu mean difference. Berapakah perbezaan mean antara kedua-dua kumpulan ni? Bezanya hanyalah negatif 0.07. Sangat kecil perbezaannya, ya. Sangat kecil. Dan biasanya kita juga akan melaporkan effect size, ya, terutama jika keputusannya adalah signifikan. Jadi cohorts D ni ini nilainya adalah negatif 0.318. Jadi itu effect size yang sebenarnya tidak perlu diberikan perhatian sangatlah sebab tidak ada perbezaan yang signifikan, ya. Dan kita boleh melihat deskriptif. Deskriptif ini akan memberitahu kita bagi grup perempuan berapakah puratanya, untuk lelaki berapakah puratanya. Dan kita juga ada nilai mean dan juga median serta standard deviation dan standard error yang boleh kita rujuk. Jadi kalau kita lihat kat sini, perempuan skor dia rendah sedikit berbanding dengan lelaki. Tapi perbezaan ini tidak cukup signifikan. Dan kita boleh lihat juga dari segi deskriptif plotnya, ya, untuk perempuan dan juga lelaki. Dan kita lihat sebenarnya banyak overlap di antara graf perempuan dan juga graf lelaki, ya. Yang bulat, bentuk bulat di tengah-tengah garisan ni adalah nilai mean dia, ya. Jadi mean dia berbeza, ya, ada perbezaan, tetapi masih ada banyak overlap di antara taburan data lelaki dan perempuan. Okey, dan sebenarnya untuk ujian T kita perlu melakukan assumption checks, nak pastikan data kita sesuai untuk ujian T ataupun tidak, ya. Jadi kita boleh check ketiga-tiga kotak ini, iaitu homogeneity test, normality test dan juga QQ plot. Yang dua ni adalah menguji ke normal taburan kita, taburan data kita normal ataupun tidak, dan homogeneity ni menguji bagi kedua-dua kumpulan kita ni variance sama ataupun tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, sekejap. Ya, untuk ujian homogeneity of variance test didapati nilai F dia adalah sangat kecil, ya, dan nilai P besar. Dan nota di bawah ni sangat membantu, ya. Dia kata a low P value suggests a violation of the assumption of equal variance. Jadi nilai P yang kita dapat ni bukanlah nilai P yang rendah, malah nilai P yang tinggi. Jadi maksudnya tidak ada violation of the assumption of equal variance. Jadi kita boleh anggap kedua-dua variance kumpulan ini, variance bagi kedua-dua kumpulan ini adalah sama. Dan kalau kita lihat nilai standard deviation, ialah standard deviation ni square root of variance, kan. Jadi kalau kita lihat nilai standard deviation memang hampir sama, 0.242 dan juga 0.247. Jadi tak heranlah ujian untuk homogeneity of variance ni menghasilkan nilai P yang besar daripada 0.5.
ya. Dan kita boleh lihat QQ plot. Yang ini merujuk kepada untuk menilai taburan data kita normal ataupun tidak, dan kita dapat lihat kebanyakan titik-titik ni terletak di atas garis lurus dan tidak ada deviation yang sangat ketara lah. Jadi kita boleh anggap sebagai assumption of normality dipenuhi. Dan begitu juga dengan ujian Shapiro-Wilk untuk normality test, P value lebih besar daripada 0.5. Jadi kita boleh terima bahawa taburan data adalah normal. Okey, jadi beginilah cara kita melakukan ujian test, ujian T tidak bersandar, dan tafsiran beberapa jadual yang boleh dihasilkan. Jadi untuk cara menulis laporannya boleh merujuk kepada sumber yang lain. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi.